Sejak dahulu lagi, perbezaan antara kaum sering menimbulkan pelbagai persepsi sama ada negatif atau positif. Sebagai contoh yang boleh diambil dalam jurnal yang bertajuk The Making of Race in Colonial Malaya, Political Economy and Racial Ideology, yang ditulis oleh Charles Hitchman, seorang ahli demografi sosial yang pakar dalam isu kaum dan etnik. Persanggahan antara komuniti etnik dengan tradisi budaya yang sangat berbeza menyebabkan berlakunya masalah persefahaman dan perkauman. Ini juga menimbulkan stereotip di antara kaum yang menjadi faktor utama isu ini lebih parah. Hal ini kerana kebanyakan kaum gemar hidup secara berkelompok. Justru itu, semakin besarlah jarak sosial di antara kaum kerana kurangnya interaksi dan persefahaman di antara mereka. Namun, apakah sebenarnya stereotip ini? Menurut Kamus Dewan, stereotip ialah suatu tanggapan yang ditetapkan terhadap setengah jenis orang tetapi seringkali tidak benar dalam realiti. Kita juga boleh memahami stereotip sebagai penilaian negatif atau positif terhadap sesuatu perkara atau sekumpulan orang. Antara yang sering berlaku adalah seperti Muslim yang selalu dilabel sebagai pengganas, orang kulit hitam pula dilabel sebagai penjenayah dan banyak lagi contoh yang kita boleh dapati jika kita menelusuri lebih mendalam lagi isu ini. Manakala di Malaysia, masyarakat terbiasa dengan stereotip seperti orang Melayu adalah malas, orang Cina adalah tamak dan orang India adalah pemabuk. Walaupun kebenaran di sebalik stereotip seperti ini adalah kurang jelas. Menurut pengerusi Lembaga Amanah Yayasan Satu Malaysia, Dr. Chandra Muzaffar, stereotip pada kebanyakan masanya tidak berasas dan tidak berdasarkan fakta kerana ia adalah sangat sukar untuk dibuktikan seperti mitos. Dalam konteks di Unisel pula, pelajar pengajian Islam adalah salah satu kumpulan yang amat sukar untuk bergaul dengan kaum yang lain. Mungkin kerana faktor agama yang berbeza yang menyebabkan mereka tidak lari dengan isu stereotip ini. Namun, sejauh manakah kebenarannya? Oleh itu, kami telah menyediakan satu sesi temu ramah di mana kami mengumpulkan beberapa pelajar pengajian Islam di Unisel untuk meneliti isu ini dengan lebih lanjut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafinas Ilya dan saya Nuratira Awang. Hari ini kami akan menemu ramah beberapa pelajar pengajian Islam untuk mendalami dengan lebih lanjut lagi isu kita hari ini. Betul tu Syafinas, temu ramah ini dilakukan agar kami dapat mengetahui tentang pendapat dan pandangan mereka sendiri. Tidak. Saya tak setuju. Ya. Saya setuju. Sebab kita dekat dunia ni Allah ciptakan kita manusia ni sama. Cuma yang membezakan kita mungkin bangsa ataupun agama. So jadi lakum dinukum waliyadin. Kau agama kau, aku agama aku. Bagi saya, sebab waktu saya sekolah menengah saya didedahkan dengan program luar yang melibatkan pencampuran kaum. Jadinya dekat situ saya tak rasa awkward untuk bergaul dengan pelajar selain Muslim. Macam saya sendiri pun dah sekolah tahfiz daripada form 1. So memang tak ada agama lain, bangsa lain pun tak ada. Jadi itu yang tak biasa bergaul. Bagi saya, contoh macam saya sekolah dekat sekolah kebangsaan yang mana 100% adalah Melayu. Okey, perbezaan cara pemakaian pelajar pengajian Islam sebabkan kita sebagai orang Islam disyariatkan untuk menutup aurat. Jadi biasanya pakaian untuk pelajar pengajian Islam ni kemas dan sopan. Jadi itulah. Okay, perbezaan pelajar pemakaian pelajar pengajian Islam dengan pelajar pengajian lain, bagi saya perbezaannya adalah pemerhatian saya pelajar pengajian Islam ni lebih kepada pemakaian jubah dan baju kurung, manakala pelajar pengajian lain lebih kepada pemakaian semi formal iaitu blouse dan seluar. Nak kata beza tu tak adalah beza sangat. Ada je yang pengajian Islam tak pakai kopiah masuk kelas, dan ada je yang bukan jurusan yang sama pakai kopiah masuk kelas. So dia bergantung pada individu tu sendiri masing-masing. Sebab semuanya dah besar, dah masuk universiti. Apa yang saya dapat lihat yang mana kalau pelajar jurusan pengajian Islam mereka lebih menggayakan tudung yang biasa je, berbanding dengan jurusan lain mereka lebih menggayakan tudung yang pelbagai. Dari temu ramah ini, kami dapat simpulkan bahawa 2 daripada 4 pelajar pengajian Islam bersetuju dengan kenyataan pelajar pengajian Islam tidak banyak bergaul dengan pelajar kaum lain dan hanya banyak bergaul dengan pelajar kaum Melayu sahaja. Manakala 2 lagi pelajar pengajian Islam tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut.
Terdapat beberapa faktor yang menyokong pendapat mereka. Antaranya ialah perbezaan persekitaran cara mereka membesar, pendirian yang dipegang oleh mereka dan pendedahan mereka terhadap kaum lain menjadi salah satu faktor mengapa mereka mempunyai pendapat yang berbeza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang saya belajar dari kajian ini ialah saya dapati bahawa perkauman di antara pelajar penyair Islam dengan pelajar kaum selain kaum Melayu di UNISAL tidaklah seperti yang disangkakan. Hanya segelintir daripada mereka yang mempunyai kesukaran untuk bergaul dengan pelajar kaum lain. Namun, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hubungan perkauman mereka tersebut dan tidaklah semua pelajar mendapati ciri-ciri stereotip negatif yang sering dikaitkan dengan mereka. Masih ada lagi pelajar yang mempunyai hubungan yang baik dengan pelajar kaum lain. Oleh itu, stereotip ini tidak wajar dilakukan demi menjaga hubungan sesama kaum. Apa yang saya dapat simpulkan ialah sebagai masyarakat yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, kita harus berfikiran dengan lebih terbuka dan bergaul dengan sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa, budaya, kaum dan agama, agar kita dapat hidup dalam kehidupan yang harmoni, aman dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasaruddin bin Razman. Saya selaku pengarah daripada Kumpulan 5. Baiklah, berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, apa yang saya dapat, pelajar pendidikan Islam di UNISAL sebenarnya berbeza daripada pelajar-pelajar lain kerana mereka berlatar belakangkan pusat tahfiz, sekolah menengah dan mahat-mahat yang majoritinya kaum Melayu. Tapi ketika berada di UNISAL, mereka akan bertemu dengan kaum yang lain dan mereka agak rasa janggal dan kekok. Tetapi itu hanya pada awalnya sahaja dan mereka akan dapat adaptasikannya bila kelamaan berada di IPT. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syami Muhammad Syami bin Azadi, nombor matrik 4213003721. Malaysia mempunyai pelbagai etnik yang hidup secara harmoni. Hubungan etnik menggambarkan sikap masyarakat dan ikatan kemasyarakatan dalam kehidupan majmuk. Melalui kajian hubungan etnik ini, saya dapat mengetahui bahawa stereotip di Malaysia tidak selalunya berlaku negatif saja. Bagi mencapai keharmonian negara, kita harus membuang tanggapan negatif terhadap satu etnik dan juga terhadap sesebuah kumpulan ataupun golongan. Thank you. Apa yang saya pelajari pada projek video ini adalah saya mengetahui bahawa stereotip adalah akar kepada kesalahfahaman yang menyebabkan permusuhan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Stereotip adalah fitnah. Fitnah adalah berita palsu yang disebarkan. Dunia Hamka telah mengatakan bahawa fitnah adalah dimulakan oleh si pembenci, disebarkan oleh orang-orang bodoh yang perasan pandai dan dipercayai oleh orang-orang kuno. Sebagai pelajar yang profesional dan berintegriti, kita hendaklah memahami ajaran dan agama mereka agar kita tidak menimbulkan masalah stereotip ini.